قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله رفيق يحب الرفق ويؤتي على الرفق ما لا يؤتي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. Daripada Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala itu lemah lembut dan suka kepada lemah lembut, dan ia memberi hasil kerana lemah lembut itu apa yang tidak ia berikan atas tindakan yang kasar atau tindakan lainnya. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala jua. Pada malam ini kita sambung lagi bacaan kitab 40 hadis akhlak mulia susunan almarhum Fadilatul Syekh Ahmad Fahmi Zamzam rahimahullahu ta'ala. Kita berada pada hadis yang kedua, pada sifat yang kedua, iaitu bersikap lemah lembut. Dalam pertemuan yang lepas, kita dah cerita tentang perawi kepada hadis ini, iaitu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Serba sedikit, pada malam ini kita lihat hadis yang disebut oleh Nabi. Nabi mengatakan, innallaha rafiqun, sesungguhnya Allah Ta'ala itu lemah lembut. Lemah lembut ni maknanya mudah berurusan, ataupun Nabi memudahkan segala urusan orang yang datang bertemu dengan baginda. Ada juga ulama menyebutkan rafiq ini maknanya laisa bi'ajul, maknanya tindakan daripada seseorang yang bersifat dengan rafiq ni, dia tidak gopoh. Laisa bi'ajul maknanya dia tak gopoh. Dia berfikir dulu, kemudian barulah dia ambil tindakan. Dia berfikir dulu, kemudian barulah dia buat sesuatu. Itu dipanggil rafiq. Maka Allah Ta'ala kata Nabi, salah satu daripada sifat Allah ialah rafiqun. Allah Ta'ala ni bersifat lemah lembut, bersifat tidak gopoh. Allah Ta'ala ni bersifat memudahkan, tidak memayahkan. Sebagaimana Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bagi sesiapa yang nak hafaz Al-Quran, Allah Ta'ala mengatakan, وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ, dan sesungguhnya kami telah memudahkan Al-Quran itu untuk diingati. Allah Ta'ala bukan Tuhan yang menyusahkan. Kalau kita rujuk kepada kitab fiqh, maka kita akan lihatlah di sana keluasan hukum hakam yang ada dalam Islam ini. Kata Nabi, Allah Ta'ala, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa. Allah Ta'ala ni lemah lembut, memudahkan hamba-hambanya dan tak suka menyusahkan. Bukan sifat Allah Ta'ala menyusahkan hamba dia.
Bila hamba dia datang dalam keadaan berdosa, pasti Allah Ta'ala akan mengampunkan dosa hamba-hambanya. Dan Allah Ta'ala tidak mentaklifkan seseorang hamba itu, memberati seseorang hamba itu lebih daripada kadar kemampuan dia. Itu rafiq. Kemudian Nabi mengatakan, bila dah Allah Ta'ala bersifat dengan sifat yang demikian, yuhibbur rifqa. Yuhibbu maknanya yarda. Maknanya Allah Ta'ala sangat-sangat redha dengan sifat ni. Sangat-sangat redha ni maknanya sangat-sangat suka. Redha ni maknanya puas hati. Suka, puas hati dengan seorang hamba yang bersifat dengan sifat rifq. Sebagaimana dia bersifat dengan sifat rifq, seseorang yang melakukan dosa, Allah Ta'ala tak terus hukum, tapi diberi peluang demi peluang untuk seseorang itu kembali dan bertaubat pada Allah Ta'ala. Begitulah yuhibbur rifqa. Bila mana dia bersifat dengan sifat yang demikian, maka dia suka andai sifat itu boleh ada pada hambanya. Sebab tu kita boleh melihat sifat ini sangat nyata di para nabi dan rasul. Ada para ulama menyebutkan hadis ini adalah merupakan satu message daripada nabi, antaranya ialah kepada du'atul haq, kepada orang yang mengajak manusia kepada kebenaran, dan mesej kepada setiap nasih, setiap orang yang memberi nasihat. Kita salah seorang, tiap-tiap mak dan ayah mesti akan bagi nasihat. Maka hadis ni adalah mesej untuk orang yang mengajak kebenaran dan orang yang memberi nasihat. Kisah masyhur yang tuan-tuan maklum, hadis muttafaq. Kisah seorang A'rabi. A'rabi ni maknanya badui. Seorang badui yang masuk ke dalam masjid, lalu kencing dalam masjid. Bila dia kencing dalam masjid tersebut, maka para sahabat ibaratnya ligan, suruh berhenti daripada kencing tu. Tapi saat para sahabat menyuruh badui tersebut, Arabi tersebut berhenti daripada melakukan perbuatan keji, kencing di dalam masjid, Nabi satu-satunya orang yang mengatakan biarkan dia selesai qada hajat dulu. Kemudian bila dia dah selesai qada hajat, lalu Nabi pergi dekat dengan lelaki badui tadi, lalu Nabi mengatakan innal masajida, sesungguhnya masjid ni, Nabi kata, la tasluh li syai'in min hadzal bauli wal qadar. Nabi kata masjid ni bukan dijadikan untuk perbuatan yang macam ni, perbuatan kencing ataupun perbuatan qadar, perbuatan membuang sesuatu yang kotor di dalam masjid. Bukan begitu tujuan masjid ni dijadikan ataupun dibina. Dan Nabi mengatakan innama hiya li dzikrillahi wassalah. Tapi dia dibina, masjid ni dibina untuk mengingati Allah. Tempat mengingati Allah, tempat untuk bersolat, tempat untuk membaca Al-Quran. Itu Nabi sebut kepada badui. Dan Nabi kata kepada para sahabat dia pula, selesai Nabi bagi nasihat kepada badui, bagi tahu tujuan masjid ni dibina bukan tempat yang macam ni, bukan tempat kotor. Lalu Nabi bagi tahu pada sahabat dia, innama bu'istum muyassarin. Kamu semua ni, ataupun aku dan kamu semua,
diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk mengajar umat ini dengan jalan yang mudah. Maknanya mudahkan mereka. Walam tub'atsu mu'assarin, dan kamu dan aku tidak diutuskan oleh Allah Ta'ala untuk menyusahkan umat. Apa Nabi sebut? Nabi kata sabbu. Nabi kata ambil dan sabbu, Nabi kata ambil siram dengan segayung air. Ambil segayung air, lepas tu siramlah di atas air kencing tadi. Cuma bezanya masjid di zaman baginda Nabi lantai ni adalah tanah lah. Adapun masjid kita ni kapek. Tapi kapek dengan tanah pun tak ada beza. Kalau kita berakhlak dengan ar-rifq, boleh aja. Kalau andai contohnya berlaku di masjid zaman sekarang ni, boleh aja kalau kita nak gunakan akhlak lemah lembut ni. Walaupun ada contohnya anak kecil yang kencing, contohlah. Anak kecil, kadang-kadang mak ayah terlupa pakaikan pampers, boleh jadilah. Nak jadi kan, bawa anak kecil, kemudian kencing dalam masjid. Kalau kita tak ada sifat ar-rifq, jawab dia mak ayah tu kena dengan AJK masjid, tak AJK masjid pun jemaah yang ada. Tapi kalau kita bersifat dengan sifat lemah lembut, boleh aja. Suruh je lah mak dan ayah dia cuci kan. Kaedah fiqh kan ada. Macam mana nak cuci kapek ni kan dihampar sebidang, bukan macam dulu. Kalau zaman dulu kan di sebidang-sebidang buka gulung dia kan. Sebidang itulah satu saf. Sekarang ni satu saf dengan saf kedua, ketiga macam bersambung, sebidang besar. Tapi fiqh tetap ada jalan penyelesaian dia. Kena gunting buang ke ustaz? Fiqh ada jalan penyelesaian dia. Tak perlu gunting buang ataupun gunting kawasan tersebut, bawa keluar basuh kawasan tu. Fiqh ada jalan penyelesaian dia. Yang nampak susahnya ialah kita bila kita tak tahu macam mana nak selesaikan masalah ini bila berlaku. Tapi bagi orang yang faham dan reti, jawab dia ada penyelesaian dia. Ada jalan macam mana nak buat kalau berlaku di atas kapet, tengah-tengah pula dalam dewan solat besar contohnya. Ataupun boleh jadi juga kalau kita berlemah lembut, boleh jadi mak ayah tu bagi tahu pada mak ayah, kita ada cleaner masjid ni, kalau tuan nak boleh minta cleaner tolong cuci, lepas tu holorlah sikit hadiah pada dia, tolong bersih kencing. Boleh aja, tapi kadang-kadang jalan tersebut tak diambil. Lebih suka kita ambil jalan kekerasan, bukan jalan berlemah lembut. Jadi Nabi SAW setelah bagi tahu kepada Arabi, Badui tadi, Badui ini memang sifat dia dari kekampungan. Badui ini memang kekampungan. Lalu Nabi nasihatkan kepada sahabat-sahabat dia. Apa jawab Arabi tadi? Arabi tadi bila dengar Nabi bagi tahu begitu pada dia, kemudian bagi tahu pula pada sahabat dia, maka Badui itu jawab, Allahumma arhamni wa Muhammadan. Dia doakan, ya Allah, rahmati aku dan Muhammad. Wala tarham ma'ana ahadan. Jangan kau rahmati seorang pun daripada kami yang lain. Maknanya yang lain tak payah rahmati lah. Rahmat aku dengan Muhammad je. Tu Badui itu doa. Dia tak erti dalam berdoa. Lalu Nabi betulkan. Nabi kata laqad tahajjarta wasi'an. Engkau telah menyempitkan sesuatu yang luas. Sedangkan rahmat Allah Ta'ala ni luas, engkau telah sempitkan. Nabi betulkan pula. Laqad tahajjarta wasi'an. Ayat Quran sebutkan, irna rahmati wasi'at kulla syai'. Sesungguhnya rahmat aku ni luas. Tiba-tiba kita sempitkan hanya untuk aku dan dia sahaja. Itu tak kena juga dalam berdoa. Doa, wahai Allah, rahmati daku dan seluruh umat Muhammad. Saya ingat Syekh Fuad Kamaluddin Al-Maliki pernah sebut, antara doa yang tak ditinggal oleh para wali ialah Allahumma arhamna warham ummata Muhammad. Itu antara doa yang para wali tak pernah tinggal. Allahumma arhamna, rahmati kami dan rahmat seluruh umat Muhammad.
Tu jiwa orang yang penuh dengan kasih sayang gitu. Dia tengok ummah, dia kesian pada ummah. Dia tengok ummah jauh daripada Allah, jauh daripada agama. Apa yang ada dalam hati dia? Simpati, belas ihsan. Bukan benci. Benci bukan akhlak Islam. Melihat ummah jauh daripada agama, dalam hati kita benci. Itu bukan akhlak Muhammadiyah. Bukan akhlak Nabi. Akhlak Nabi mengajak mendoakan mereka dengan rahmat. Sebab tu Nabi betulkan doa Badui ni. Engkau telah menyempitkan sesuatu yang Allah Ta'ala luaskan kepada seluruh umat dia. Seluruh hamba dia. Tiba-tiba engkau sempitkan hanya untuk aku dan engkau sahaja. Tu Nabi betulkan. Tu hadis muttafaq alaih. Muttafaq alaih ni maknanya Bukhari dan Muslim bersetuju dengan hadis ni. Baik. Tu contoh. Contoh bagaimana Nabi sebagai seorang du'atul haq, seorang yang mengajak manusia kepada kebenaran, seorang yang memberi nasihat, menggunakan kelembutan dalam mengajak ummah. Begitulah tuan-tuan maklum dalam surah apa? Kisah Nabi Musa alaihi salam, idhhaba ila fir'aun innahu tagha. Allah Ta'ala perintahkan Nabi Musa dengan Nabi Harun, pergi kamu bertemu dengan Fir'aun. Idhhaba ila Fir'aun, pergi kamu berdua, piajak Fir'aun, fa innahu tagha. Fir'aun ni taghut, pelampau. Allah Ta'ala sendiri menyifatkan Fir'aun ni tagha, maknanya pelampau, keluar daripada batas agama. Itu pelampau. Tapi kata Allah Ta'ala, faqula lahu qawlan layyina. Tapi bila ajak dia, bercakap dengan dia, guna perkataan yang layyinan. Tuan-tuan mengaji dalam tajwid kan, matlin. Matlin ni maknanya mat yang lembut. Sebutan dia. Begitu. Kata Allah Ta'ala, guna perkataan lemah lembut. Walaupun dia tagha, walaupun dia pelampau, jangan caci, jangan maki. Guna perkataan lemah lembut. Ajak mereka dengan lemah lembut. Barulah dengan kelembutan itu yang disebut dalam hadis Nabi, wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi. Baik. Faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Tu mudah-mudahan kata Allah Ta'ala dia beringat ataupun dia terima sebagai ingatan, dan juga dia datang rasa takut dalam diri dia. Tu Allah Ta'ala sebut pi ajak Fir'aun yang mengaku jadi Tuhan. Yang ada di sekeliling kita ni bukan yang mengaku jadi Tuhan kadang-kadang. Yang tak pi masjid je, ataupun yang buka aurat je. Tu bukan nak bagi tahu kecil, tidak, nak banding dengan Firaun tu lah. Yang mengaku ana rabbukumul a'la, aku Tuhan. Tapi saat dia melampau sedemikian pun Allah Ta'ala masih mengarahkan Nabi Musa dan Harun menggunakan kalimah yang lemah lembut. Apatah lagi kita dengan dengan orang-orang yang ada di sekeliling ni. Sangat-sangat orang yang dah ada iman. Orang yang dah ada iman, cuma imannya perlu didatangi dengan ilmu lagi, supaya dia tahu tuntutan iman itu bukan sekadar melafazkan kalimah syahadah. Baik. Jadi ulama mengatakan bahawa hadis ini satunya mesej kepada doa. Satunya mesej kepada du'atul haq dan kepada orang yang memberi nasihat. Yang kedua, ada ulama mengatakan bahawa hadis ini juga mesej kepada ibu dan ayah. Kepada mak dan ayah. Tuan-tuan semua ni pernah jadi mak, pernah jadi ayah, walaupun dah besar semua dah. Pernah jadi mak, pernah jadi ayah. So dalam berhadapan dengan anak-anak, agama ajar begitu. Menggunakan cara ataupun kaedah lemah lembut. Bersabar, tak tergesa-gesa, tak gopoh dalam mendidik anak-anak. Tuan-tuan ingat lagi tak iklan raya? Iklan raya yang burung apa tu? Burung murai. Burung apa ni? Burung murai. Tu lemah lembut seorang ayah.
Ajar anak dia, bagi tahu anak dia, ulang pada anak dia berkali-kali, burung murai. Bila sampai giliran anak dia, tak sabar. Itu ar-rifq, sabar dalam mengajar anak. Sebab mereka berada di tahap pembelajaran, bukan macam kita. Kadang-kadang mak ayah ni gopoh. Dia buat anak dia ni seolah-olah macam umur dia. Macam umur dia. Anak baru 10 tahun, dia buat macam umur dia. 50 tahun, 60 tahun. Budak umur 10 tahun, tengah belajar solat contohnya. Macam-macam lah tengah belajar solat ni budak-budak. Tak duduk diam sembahyang. Jap garu sini, jap garu situ. Kadang-kadang mulut tak baca surah Fatihah, tapi dah rukuk dah iktidal, macam-macam lah. Kita yang duduk sebelah dia duduk perhati, tengok rasa geramnya. Budak ni dah hantar beberapa kali dah pergi kursus tahsin solat ke. Sekolah agama duk buat, sekolah kebangsaan pun duk buat, tak belajar-belajar, tak erti-erti. Tu kita tak sabar. Agama tak ajar gitu. Ada ulama mengajar anak murid dia 40 kali ulang yang sama sampai anak murid dia malu, tinggalkan majlis, lalu dipanggil datang persendirian. Maknanya tuition persendirian, diulang dan diulang. Sebab apa? Dia jenis orang payah faham nak macam mana. Tapi bila kita tak sabar, maka itulah yang berlaku di antara Di antara ibu ayah dengan anak-anak. Jadi hadis ni kata ulama, mesej kepada seorang ayah, kepada seorang ibu dalam nak mendidik anak-anak ni banyak perlu kepada sifat ni, sifat lemah lembut ni. Begitu juga kata ulama, ini adalah mesej kepada setiap anak. Setiap anak bila dah jadi anak, ada mak, maka ini antara mesej yang Nabi sebut ni. Kepada anak-anak, bila ayah dah tua, mak dah tua, maka kata Allah, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Buat baik kepada mak ayah. Dah tua dah, cakap sekali tak dengar, cakap dah tadi lupa. Dia dah datang nyanyuk dah sikit-sikit kan, cakap dah tadi lupa. Biasalah orang tua. Orang makin tua, dia datang nyanyuk, ada yang nyanyuk, ada yang tak nyanyuk. Dia datang lupa dan sebagainya lah. Tak dengar, telinga tak dengar. Jangan jerit pekak pula. Sabar dengan orang tua. Itu perangai yang Yang setiap manusia kita kalau sempat akan lalu dengan dengan keadaan demikian. Baik, saya pergi ringkas. Yang keempat, ulama kata mesej hadis ini juga mesej kepada setiap pasangan suami isteri. Suami kepada isteri. Suami kepada isteri. Mesti menggunakan kelembutan. Jangan menggunakan kekerasan. Nabi disebutkan lebih berlemah lembut dengan Aisyah radhiyallahu anha berbanding dengan Abu Bakar As-Siddiq dengan anak dia. Satu kisah yang berlaku dalam rumah tangga Nabi. Ketika ada isu antara Nabi dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, lalu dipanggillah sekali dalam majlis tersebut ayah kepada Aisyah, iaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Bila mereka berada dalam majlis tersebut ataupun dalam rumah Nabi, maka Nabi pun berkata kepada Sayyidatina Aisyah, takallami au atakallam. Nabi kata, kamu cakap dulu atau aku cakap dulu. Tengok Nabi dengan bini. Kalau tuan-tuan baca dalam sirah akhlak baginda Nabi dengan isteri, Nabi ni antara dalam Syama'il ada hadis yang panjang. Aisyah cerita kepada Nabi tentang perempuan-perempuan yang mengadu tentang suami mereka. Nabi bukan 5, lebih daripada 5 orang. Aisyah duk cerita pada Nabi, tapi Nabi ni orang yang good listener. Orang yang sangat setia mendengar. Dan Nabi bila mendengar, Nabi tengok orang tu. Orang yang bercakap tu Nabi tengok, Nabi pandang, Nabi dengar punya orang cerita. Kita orang bercakap tu tengok telefon. Tu perangai kita.
Tu tapi duk berasa soleh dah kita. Sebab kita tak baca kisah orang soleh. Sebab tu kita berasa kita soleh. Kalau kita baca kisah orang soleh, maka kesolehan mereka sangat luar biasa. Baik. Jadi Nabi dengan Aisyah radhiyallahu anha, Nabi kata takallami, sila mula cakap dulu. Kalau nak bercakap dulu, bercakap dulu. Maknanya Nabi persilakan isteri dia untuk bercakap. Ataupun kalau izinkan aku bercakap dulu. Itu baginda Nabi. Lalu Aisyah mengatakan, takallam anta. Engkau dulu bercakap. Kemudian kata Aisyah, wala taqul illa haqqa. Ni ayat yang menyebabkan apa? Ayahanda Sayyidatina Aisyah Abu Bakar As-Siddiq naik apa? Menyirak darah. Aisyah boleh kata kepada Nabi, wala taqul illa haqqa, dan kau jangan sebut kecuali semua yang benar. Ni ayat ni kita pun kalau dengar, tak ada kan perkataan yang akan keluar daripada mulut Nabi kecuali semuanya benar. Bila dah Aisyah sebut macam tu, maka dalam riwayat sebut falatamaha Abu Bakrin, Abu Bakar pun tampar. Abu Bakar tampar anak dia. Bila Abu Bakar tampar Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha ni, fastajarat bi Rasulillah. Maka Aisyah ni ke mana dia pergi? Dia pergi berlindung di mana? Di belakang Rasulullah. Tu Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah kan orang muda. Jadi dia lari takut ayah dia, takut pada Abu Bakar As-Siddiq, lari duduk di belakang Rasulullah. Kemudian apa Nabi kata kepada Abu Bakar As-Siddiq? Nabi kata, kami bukan panggil engkau untuk ini, maknanya untuk penampar pelempang, dan kami tak nak pun benda ni, tak nak maknanya berlaku tanpa pada Aisyah radhiyallahu anha ni. Tengok Nabi. Maknanya Nabi lebih lembut daripada ayah. Ayah ni, mana-mana ayah lah, mesti akan kasih pada anak. Walaupun anak tu dah kahwin, kalau ada krisis rumah tangga, ghalib mak ayah mesti akan lebihkan anak. Mestilah dalam hati kecil kita, mesti akan lebihkan anak. Sebab apa? Kita sendiri tak pernah sentuh anak kita. Jentik tak pernah, boleh jadi ada orang marah pun tak pernah. Cakap lemah lembut je dengan anak. Tiba-tiba anak kita bila dah kahwin, kena tengking, kena marah, kena apa? Kena tampar dan sebagainya lah. Macam mana jiwa seorang ayah? Hancur dulu seorang ayah. Kalau tahu beginilah sikap lelaki ni, aku tak bagi pada engkau anakku. Tapi nak beritahu, walau selembut itu jiwa seorang ayah, jiwa Nabi dengan isteri-isteri dia jauh lebih lemah lembut lagi. Itu kisah yang disebut dalam Bukhari. Dalam Bukhari kisah Nabi dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tu. Jadi hadis ni salah satunya ialah mesej kepada para suami bila bermuamalat dengan isterinya. Gunakanlah kelembutan dalam bermuamalat dengan isteri. Baik. Kemudian ada 2-3 lagi ulama sebut, ni juga hadis mesej kepada isteri-isteri bila bergaul dengan suami, bila bermuamalat dengan suami, berlemah lembutlah dengan suami. Begitu juga dengan orang-orang yang diperintahkan supaya kita berlemah lembut juga. Kalau kita ni jenis orang yang ada ada orang bawahan, ada pekerja, ada khadam, ada orang gaji. Tu Nabi ajar juga supaya berlemah lembut. Nabi sebut la tukallifuhum, jangan kau memberati mereka apa yang mereka tak mampu. Nabi kata, kalau kamu nak memberatikan juga mereka apa yang mereka tak mampu, maka Nabi kata fa'ainuhum. Nabi kata tolong. Tolong mereka. Begitu. Kita tahu dah bini kita contohnya kerja. Kita bekerja, bini pun bekerja. Kita keluar pagi balik petang, dia pun keluar pagi balik petang. Kalau kita nak suruh juga malam dia masak, bantu. Sebab apa? Sebagaimana kita penat, begitulah dia penat. Sebagaimana kita pun rasa letih fizikal dan otak ketika keluar bekerja, begitulah juga dengan dia.
Jadi berlaku adil. Tolong, bantu, gitu. Tu di antara beberapa poin yang ulama sebut berkenaan dengan hadis ini. Jadi Nabi mengatakan wa yu'ti 'ala rifqi ma la yu'ti 'ala al-'unfi wa ma la yu'ti 'ala ma siwahu ar-rifq. Selain daripadanya tu lain daripadanya tu nya lemah lembut tu. Baik, tengok keterangan Syekh Fahmi. Kelembutan dalam tindakan dan perbuatan adalah satu perkara yang sangat baik. Kesan yang diperolehi dari tindakan yang dilaksanakan dengan lemah lembut itu adalah sangat mendalam. Seperti mana halnya perkataan yang dituturkan dengan lemah lembut itu lebih berkesan di dalam lubuk hati. Sebaliknya tindakan yang kasar dan perkataan yang tidak sopan adalah sangat menyinggung perasaan dan mengakibatkan tertutupnya pintu hati seseorang sehingga ia tidak dapat menerima kebenaran yang diperkatakan. Yang ini yang saya sebut banyak kali dalam kuliah. Benda boleh selesai dengan bahasa yang sopan, dengan bahasa yang lemah lembut, bukan dengan marah kadang-kadang. Kadang-kadang tak perlu marah pun, perlu bagi tahu je. Tapi tak, nak guna juga kemarahan dan sebagainya lah. Terutamanya dengan orang yang kita rasa kita boleh makan lah. Orang yang lebih kecil daripada kita, lebih rendah daripada kita, anak bini kita, yang tu kasar kita. Baik, begitulah tabiat seorang insan. Walaupun ia sendiri jahat dan tidak pandai bertindak atau berkata-kata dalam keadaan lemah lembut, namun ia menghendaki kelembutan daripada tindakan orang lain ke atas dirinya. Itu biasa. Kita pun tak suka kalau orang kasar dengan kita. Tapi kita kasar dengan orang. Tu perangai kita. Tu yang hadis Nabi sebut tu, tak beriman seseorang itu hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Apa yang kita suka orang buat pada kita, begitulah orang lain suka kita buat pada dia. Kalau kita tak suka orang berkasar dengan kita, begitulah ibaratnya orang lain tak suka kita kasar dengan dia. So cakap lemah lembut. Ni duk marah dalam meeting, gaduh, contoh-contoh. Tak kata mana-mana, dalam meeting gaduh. Dalam apa lagi? Macam-macam lah. Dalam aktiviti apa sekalipun. Baik. Oleh itu kelembutan adalah dikehendaki oleh setiap orang, sama ada dia sendiri lembut atau kasar. Dan telah terbukti bahawa kelembutan itu telah berjaya menembusi pintu hati yang tertutup rapat. Lemah lembut yang kita maksudkan di sini bukan bererti lemah atau lesu, tetapi lemah lembut di sini bererti suatu penampilan yang penuh dengan sopan santun dan adab-adab yang mulia. Walaupun perkara yang disampaikan itu sebenarnya berat atau mengandungi risiko yang sangat berat. Itu salah satu daripada sifat mahmudah, iaitu berlemah lembut dalam bercakap, dalam tindakan kita. Baik, hadis yang ketiga. Pemaaf. An Anas radhiyallahu anhu qala kuntu amshi ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa alaihi burdun najraniyyun ghalidul hashiyah. فأدركه عربي فجذبه بردائه جبذة شديدة فنظرت إلى صفحة عاتق النبي صلى الله عليه وسلم وقد أثرت بها حاشية البرد من شدة جبذته ثم قال يا محمد مر لي من مال الله الذي عندك فالتفت إليه فضحك ثم أمر له بعطاء متفق عليه. Baik. Hadis riwayat daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Maklum, Anas bin Malik ni adalah antara sahabat yang terakhir meninggal. Anas bin Malik, sebab dia muda. Dia anak kepada Ummu Sulaim. Ummu Sulaim Al-Ansari, ketika mana Nabi berhijrah ke bumi Madinah, maka Ummu Sulaim mendatangi Nabi, maka dia menghadiahkan Anas bin Malik ni, anak dia yang masa tu baru berusia 10 tahun. Dia serahkan kepada Nabi untuk anak dia berkhidmat kepada Rasulullah. Jadi Anas bin Malik ni pernah sebut, dia kata sepanjang aku duduk dengan Rasulullah, maka kata Anas, ma darabani Rasulullah. Rasulullah tak pernah pukul aku. Wala sabbani, tak pernah caci maki aku. Tu dengar. Tak pernah juga abasa fi wajhi, pandang aku dengan pandangan marah benci. Tak. Kita apa kali dengan anak-anak.
Banyak kali tak terbilang. Daripada usia kecil, kadang-kadang terbantut IQ anak tu sebab baran ayah. Anak kecil yang tak erti apa lagi, disegah, ditengking, kadang-kadang dengan sebab panas baran kita tu, IQ anak tu terbantu. Adapun Anas bin Malik di usia 10 tahun dia kata wala abasa fi wajhi, Nabi tak pernah masam muka dengan aku. Tu kata Anas. Dan Anas bin Malik ni barakah daripada doa Nabi kepada dia. Nabi berdoa kepada Anas, Allahumma wahai Allah akthir malah, perbanyakkan hartanya. So Anas jadi orang kaya. Wa waladah, Nabi doa, dan perbanyakkan anak-anaknya. Jadi Anas bin Malik ni kahwin ramai, anak pun ramai. Anak dia pun ramai. Saya dah sebut hari tu, setelah Anas bin Malik ini dewasa, Rasulullah pun telah wafat, lalu datang seorang tabi'in Thabit al-Bunani bersuhbah ataupun berkhidmat kepada Anas bin Malik. Dan Anas bin Malik ni sebab anak dia ramai, antara dalam ramai-ramai anak dia tu, dia kahwinkan dengan Thabit al-Bunani. Jadi barakah daripada doa Nabi, harta dia banyak, anak dia pun ramai. Baik, Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah memuji Anas bin Malik. Dia kata apa? Ma ra'aitu ahadan, aku tak pernah tengok seorang pun solat dia hampir dengan solat Nabi. Ni Anas bin Malik. Maknanya solat, kalau nak tengok solat yang paling hampir dengan solat Nabi, maka kau tengoklah solat Ibnu Ummi Sulaim, kata Abu Hurairah. Solat anak kepada Ummu Sulaim, iaitu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ni kadang-kadang disebut oleh para ulama dia memakai imamah sauda, memakai serban berwarna hitam, dan di belakangnya ada ekor. Ada ekor di belakang. Tu Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik sendiri pernah menceritakan bahawa dia mengatakan ma min lailatin, tak pernah satu malam aku tidur tak bermimpi dengan Nabi. Kata Anas bin Malik. Maknanya selepas daripada wafat Nabi, tak pernah satu malam aku tidur tak mimpi jumpa Nabi. Maknanya tiap-tiap malam tidur mimpi jumpa Rasulullah. Bila disebut macam tu, dia cerita kepada sahabat-sahabat yang lain, thumma yabki, lalu dia pun menangis. Menangis rindu, rindu kepada kekasih. Walaupun dia diizin oleh Allah Ta'ala melihat dalam mimpi, tapi menangis lagi sebab apa? Merindui kekasih. Baik. Tu Anas bin Malik. Dalam akan datang, insya-Allah akan datang ni mungkin lepas raya. Lepas raya tu tak tahu bulan bulan Syawal ke Zulkaidah ke Zulhijjah mungkin. Kita akan sambung balik dengan hadis pemaaf ni, hadis yang diriwayatkan daripada Anas bin Malik, perawi yang saya ceritakan sedikit berkenaan dengan Anas ini. Wallahu a'lam. Akan datang insya-Allah. Wa ilmuhu atam.